Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman, Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita bertaubat kepada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan, sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita bermohon kepada Allah Ta'ala supaya menurunkan kepada kita ilham-ilham yang baik. Pada kali ini saya ingin membuat satu reaction tentang satu video yang terdapat di YouTube. Video ini menyatakan bahawa asal kita adalah Tuhan. Dengan arti kata yang lain, pada permulaan kewujudan kita adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Video ini beredar di YouTube dan dikatakan dibuat oleh seorang yang bertaraf mursyid satu tarekat muktabar, iaitu tarekat Naqsyabandiyah. Reaction saya ini tidak bertujuan untuk merendah-rendahkan atau mencela atau mencaci sesiapa sahaja, tetapi untuk menjabarkan hakikat sebenarnya dan untuk menyatakan di mana salahnya. Sebelum itu kita dengar dulu apa yang dikatakan oleh individu tersebut. 3 yang wajib di dalam Islam. 3 fardu di dalam Islam. Fardu pertama itu apa? Wajib pertama adalah fardu pertama itu awal diri adalah Tuhan, ilah ba'dal tunggal awal jadinya. Ini harus benar-benar kita ketahui. Mana diri yang berasal dari Tuhan sebelum dia bernama Allah. Al-Kisah ini terbentang dengan jutaan tahun, bahkan tidak terhingga dalam hitungan waktu dan jadwal apapun. Awal diri adalah Tuhan, disebut ilah ba'dal tunggal awal jadinya. Ini fardu yang pertama. Awalul wajibin alal insani huwa maififatul illahi bi izdighani. Pertama-tama yang wajib bagi seorang manusia, insan, diri, yaitu mengenal siapa Tuhannya dengan seyakin, sebenar-benar yakin. Ini harus selesai dulu. Awal diri adalah Tuhan, ilah dalam sebutan. Makanya ilahinas. Ini fardu yang pertama. Baik, kita telah mendengar serutan ataupun keratan daripada video individu tersebut, ya. Dan inilah poin penting yang saya nak ulas. Apakah benar dikatakan pada zaman beribu-ribu tahun sebelum kita wujud, kita adalah Tuhan? Jawapannya tidak benar. Kerana ia bercanggah dengan ilmu tauhid, bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana makhluk adalah makhluk, Tuhan adalah Tuhan. Mustahil dan tidak akan pernah berlaku makhluk itu menjadi Tuhan, ataupun Tuhan itu menjadi makhluk, ataupun Tuhan itu adalah makhluk. Yang beriktikad demikian adalah secara jelas kita katakan adalah orang Kristian. Mereka mengatakan Tuhan itu
satu tetapi tiga entiti, iaitu Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iktikad orang Islam tidak begitu. Iktikad Al-Quran hadis tidak begitu. Baik. Apa yang diperkatakan oleh individu ataupun mursyid tersebut adalah satu silap faham tentang martabat kejadian manusia, ataupun disebut dengan martabat 7. Yang benar ialah pada martabat ahadiyah, di masa yang dikatakan zat semata-mata, tidak wujud sifat, tidak wujud asma', tidak wujud segala-gala, melainkan zat itu semata-mata. Dan pada martabat wahdah, barulah dikatakan wujud sifat, tetapi dengan ijmali. Dan ketika martabat wahidiyah, barulah sempurna zat itu dengan segala sifatnya dan segala namanya secara tafsili. Apakah maksud ini? Maksud ini ialah untuk menyatakan proses-proses tajalli Allah ataupun proses-proses kejadian manusia. Bagaimana Allah Ta'ala menjadikan manusia. Pada martabat wahdah, belum dikatakan bersifat secara tafsili, tetapi sifat yang pertama yang ada iaitu sifat ilmu. Dengan ilmu ini Allah Ta'ala, zat itu mengetahui apakah yang akan diciptanya. Iaitulah yang sabitah, yang saya telah jelaskan dahulu, iaitu segala makhluknya diketahui di dalam ilmunya. Dan dia menentukan apakah dia ingin nak bercipta ataupun tidak. Apakah yang nak dicipta, bagaimana keadaan yang dicipta. Ini dia yang dinamakan di dalam takluk suruhil qadim. Dan apabila ia telah menetapkan, kemudian ia mencipta, barulah dinamakan tanjidi hadis. Jadi salah fahamnya di mana? Iaitu di dalam martabat wahdah. Ketika itu makhluk ataupun kita dinisbahkan berada di dalam ilmu Allah, di dalam pengetahuan Allah. Contoh mudah faham tetapi bukan hakikat. Ketika kita nak membuat sesuatu, contohnya kita nak membuat rumah. Rumah itu sebelum kita buat, tetapi kita menentukan dengan akal kita bentuk rumah. Berapa biliknya, berapa luasnya, di mana kita nak bina rumah itu. Jadi rumah itu pada nisbah berada di dalam akal kita. Inilah yang dimaksudkan dengan takluk suruhil qadim. Apakah kita ini di dalam ilmu Allah Ta'ala itu Tuhan? Tidak sama sekali. Kita tetaplah makhluk, tetapi belum wujud. Hanya wujud di dalam nisbah ilmu semata-mata. Yang qadim adalah ilmu Allah, yang mengetahui keadaan kita yang akan diciptanya. Sedangkan kita tidak wujud. Hanya nisbah wujud ilmi semata-mata. Inilah kesilapan individu tersebut yang mengaku mursyid tarekah yang muktabar, mengatakan bahawa pada zaman dahulu beribu-ribu tahun kita adalah Tuhan. Dikatakannya dengan dalil ilahin nas, Tuhan manusia, diambilnya harfiah huruf ilahin nas. Dan dikatakannya kita adalah Tuhan. Tetapi kita bertanya kepadanya semula, kenapa dia tidak mengambil kalimah ataupun ayat sebelumnya, iaitu Malikin Nas. Jika ia mengatakan ilahin nas itu bermaksud Tuhan manusia, kenapa tidak mengatakan Malikin Nas itu
pencipta manusia? Siapa yang dicipta, siapa mencipta? Ini persoalannya. Jadi tidaklah benar tafsirannya ilahin nas itu adalah kita adalah Tuhan. Maksudnya ilahin nas itu Tuhan sekalian manusia. Serupa juga ayat sebelumnya Malikin Nas. Ya. Malik, penguasa atau Tuhan. Ya. Bagi sekalian manusia. Inilah yang saya katakan kesalahan dalam memahami martabat kejadian ataupun martabat tanazzul. Martabat tanazzul ini daripada hadiah, wadah dan wahidiyah ini tidak tertalukkan pada masa. Dengan arti kata yang lain, tidaklah semalam Allah Ta'ala tidak ada nama. Hari ini tidak ada sifat. Hari ini ada sifat secara ijmali, besok baru ada sifat secara tafsili. Tidak begitu. Ini adalah pandangan makrifat ahli sufi, ya, tentang makam-makam ataupun tingkatan-tingkatan tauhid. Ketika martabat tauhid ataupun fana af'al, mereka tidak memandang af'al itu selain daripada af'al Allah. Meningkat ia kepada makam fana sifat ataupun tauhid sifat. Tidak melihat ia lagi akan af'al. Dan melihat mereka akan sifat Tuhan itu secara ijmali. Dan apabila ia meningkat lagi ke martabat tauhid zat, maka lebur ia akan segala sifat. Tidak ingat ia akan segala sifat Allah. Dia ingat kepada zat semata-mata. Dan apabila tanazzul ini taraki ini kebalik ekosistem tanazzul, sedar ia daripada fana asbabnya, kembali ia turun daripada martabat hadiah kepada martabat wahdah. Dan apabila sedar lagi dia daripada fana sifatnya, kembali ia kepada turun ia kepada martabat wahidiyah. Jadi dengan arti kata yang lain, martabat tanazzul yang tiga itu bukan berkait dengan masa. Tidak. Ia hanya pandangan makrifat makam tauhid ahli sufi. Dan dengan pandangan tauhid itu, mereka menyusun secara turutan untuk memberi kita faham bagaimana Allah Ta'ala mencipta makhluk. Jadi hendaklah kita faham, kita orang awam ini hendaklah memahami ilmu tauhid terlebih dahulu, supaya kita tidak tersesat dengan salah faham orang-orang yang menafsir martabat tanazzul dengan akal semata-mata. Jadilah mereka mengatakan Allah Ta'ala itu tertaluk pada masa beribu-ribu tahun dahulu, kemudian beranjak ke bawah. Tidak begitu. Jadi kenapa ini berlaku? Kerana mereka ini tidak menjalani jalan kerohanian, mengikut makam-makam nafsu, mengikut martabat tauhid dan mengikut martabat fana billah, tauhid zat, tauhid sifat dan sebagainya. Jadi tidak pelik jika ia berlaku kepada tarekah muktabar, kerana kemungkinan besar mursyid yang dilantik itu tidak layak menjadi mursyid, tidak mempunyai cukup pengetahuan, tidak mempunyai cukup perjalanan makam rohani. Bahkan kemungkinan mursyid itu dia melantik dirinya sendiri tanpa dilantik oleh mursyidnya yang sebelumnya. Jadilah ia mengajar murid-muridnya dengan jalan yang salah. Jadi hendaklah kita faham, ya. Secara kesimpulannya, kita bukanlah Tuhan dan tidak akan pernah menjadi Tuhan dan tidak akan pernah berasal dari Tuhan. Kita hanyalah atas nisbah berada di dalam ilmu Tuhan, wujud ilmi sebelum kita dijadikan. Yang qadim adalah pengetahuan Tuhan, tetapi kita makhluk tidak qadim. Hanya wujud atas nisbah wujud ilmi semata-mata, ataupun boleh dikatakan
secara umum, secara mudah faham, sebagai wujud yang tidak wujud ataupun wujud khayali. Dan martabat tanazul itu tidak sekali-kali berkait dengan masa. Ia hanyalah menurut pandangan makrifat, menurut tingkatan makam tauhid ahli sufi ataupun ahlul haq. Jadi taklah kita faham dengan sebaik-baiknya hal ini supaya kita tidak menjadi sesat, ya, tercebur di dalam i'tikad zindik. Walaupun kita ulama besar sekalipun, apalagi orang-orang awam yang jahil. Jadi sekian dulu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.